Hai Sup? Jo. Hai, Pet. Uh, Jai, Jai. romantik ke? Yang tak kena keluar. Romantis Kau nak aku sikit. keluar? Time base sikit lah. So, what is it? I'm fine. Aku rasa aku sekarang pun dah dalam 13 keluar dah. Okay, sure. Jumpa je. Boleh. Assalamualaikum, guys. Hai. Jauh. Okay, it's okay. Take your time. Make yourself comfortable. Aku rasa sini Relax. okey tak? So, okay, aku okay je. Sebab aku banyak komen orang cakap noise dan aku minta maaf dulu dekat live sebelum ni banyak noise okay. aku kat dalam meeting. Faham. So how was your live? So it's good actually. So sebab semua orang reminding us about macam mana natural punya fenomena MCO and so on kan. But somehow orang melihat yang aku bercakap tentang scope arts lah kan. Especially sebab it's a art sharing kan. But before kita jump into aku punya body of work and so on, kalau ada orang yang nak tahu, so aku developing by the context of art dulu lah. Macam mana aku melihat art itself pada zaman sekarang punya fenomena lah. So, why not kita start dengan new norm lah. Kita react dekat the new thematical yang Project Koyak letakkan lah. So aku tag kau punya IG dulu dekat sini. Aku letak nama betul kau Yeah, sure. Boleh, sure. Kalau kau letak kurungan kecil pun okay. It's good. Sekejap. Okay dah pin. So korang boleh, aku letak nama dia betul. Aku nak, kalau korang nak pergi Instagram dia Joy Yeah, Joy Kochi, sure. So aku rasa you start with introduce yourself. Oh, so actually my name is Zulkifli lah. So basically orang panggil kecil lah. Kebanyakan member artis ke ataupun study ke semua panggil kecil. So everyone can call kecil lah. Cuma in terms of nama artis kalau diletakkan pada show ke apa, aku selesa untuk menggunakan nama betul lah, Zulkifli Jaiz lah. So far mungkin artis-artis yang sebelum ni yang joining Project Koyak punya live tadi aku pun dah tengok. So aku melihat satu aras yang tinggi di mana diorang melihat kepada bodywork diorang melihat macam mana konteks artis bergerak and so on. So malah aku start dengan thematical lah, macam mana arts pada new norm ni kan. So maybe it's a good way untuk start kot. Is it? Yeah, can, sure. So aku start dengan macam mana orang perspektif orang melihat apa tu art sendiri lah. So during this MCO, there's a lot of complaint, there's a lot of curiosity towards apa yang happens kan. Is it art is and is it art is that? So sebenarnya it's not like macam benda ni adalah satu benda yang berat untuk kita stay sebagai satu status ataupun memegang role as an artist. Sebab kalau kita melihat balik historical 20s ataupun 30s berlakunya perang kedua. First time adalah Dadaism start, contoh. So macam mana pun kita kena tahu yang macam mana bila satu fenomena besar as a whole collective of worldwide experiencing benda tu. So bila benda tu happens, dia mengubah macam mana normality arts itself. So orang tak lagi melihat art sebagai satu counterproductive. Ada certain perspektif di mana contemporary art world melihat yang is it macam art sekarang melalui satu proses counterproductive, which means art ni adakah relevan lagi ataupun dia adalah satu counterproductive terhadap ekonomi punya krisis. But somehow it's not sebenarnya. Sebab kalau kita tengok Anish Kapoor, we're not seeking for a job sebenarnya. Sebab general situation of art itself adalah satu perkara yang menarik untuk kita explore. Antaranya adalah bagaimana artis react lah. Cuma perlu berhati-hati bila react terhadap pandemik punya isu and so on, sebab dia melalui satu proses konteks yang lebih besar. So kadang-kadang artis by scene lah, kita melihat secara regionalnya dekat tempat kita, kat Malaysia, arts, orang melihat arts sajalah satu sebagai macam contoh react by imagery. Tapi diorang tak melihat dalam satu short film, diorang tak melihat daripada sudut lyrical pula. Macam mana nak expand practice tu ke satu tahap yang lebih tinggi. So far it's not literally straightforward towards art. Dia always ada satu abstract concept dekat tengah-tengah yang memberi pemaknaan yang baru. Sebab pandemik datang, everything akan happens dengan secara orang cakap tu, terms dia tu
flux lah. Sebab dia akan try untuk making a new specific meaning. Dia akan berubah. So changes. Macam mana art sebelum ni lah. Bila datangnya perang, dia mengubah art. Macam mana dunia berubah, art berubah. So it's not the end of art. It's not like macam art is not important anymore. Tak. Sebab art ni is not literally yang macam terus straightforward terhadap visual arts. It's not that. So sebenarnya it's more than that actually. So aku just nak fahamkan yang arts ni sebenarnya dia bigger, dia broader lagi. How to expand the practice. Macam mana Ajim cakap tu. How to expand the context itself. So bila orang bercakap tentang okay, art hanyalah berada dalam visual. It's like macam now. Tapi pemaknaan visual dah salah sebenarnya. It's not like macam visual exhibition only. Actually, it's not like that only. Sebenarnya dia melalui satu bridge yang lagi besar sebenarnya. It's not like visual saja. Dia melalui bridge ke industri, dia melalui bridge ke industrial punya movement, design, mereka bentuk, I don't know, robotic and so on. Cuma aku tak berada dalam bidang tu. Somehow ada orang tersilap anggap. Itu je. So aku nak start dengan meletakkan yang there's always a role in that scene. There is always a role. Kita kalau either kita nak jadi observer ataupun either kita nak jadi player. So kalau audience maybe dia jadi observer. So kita jadi player. So player ni yang kena main kompang dekat dalam. So bila kita start playing the game, it's like macam kita I don't know main PlayStation and so on. So kita adalah player. Kita yang merangkakan macam mana scene tu bergerak. So dia takkan sampai satu tahap di mana art dah stop. No. Perang dunia yang paling besar sejarah dekat dunia pun dia mengubah cara kita melihat art. Dia malah dia datangkan lagi impact lagi besar lah sebenarnya. Yeah. So kalau korang ada question and so on about art context and so on, cuma aku start daripada sini lah. Aku start daripada sini, so make sure bagi audience masuk dalam kepala and expand lagi benda-benda curiosity yang diorang yang dalam kepala diorang lah. Yes. Sebenarnya korang faham tak apa yang kecil cakap je? Sama dengan Bayu dah. Macam-macam kat luar ni. Lepas tu aku okay, sebenarnya aku nak cakap kat sini kenapa kecil cakap benda-benda macam ni. Dia lebih kepada terms contextual lah sebenarnya. Lebih kepada conceptual. Contextual. Contextual, sorry. Lepas tu kau ada buat performance. Ya. Aku sebab sebenarnya ada satu orang yang salah interpret about something yang we call it context lah. Ada yang melihat sebagai macam kecil is a performance artist, kecil is a sculpture artist kan. Kecil is actually work aku pun mana masuk galeri like others kan. Ada pun kecil-kecil and fast and so on. So not like really betul-betul duduk dalam circle galeri lah. So sebenarnya tak, sebab kefahaman artis itself adalah bukan satu limitation terhadap medium. So kalau artis tu ada satu konteks yang dia boleh expand terhadap performance art, terhadap song, terhadap screenwriting, dia tak ada masalah sebenarnya. Dia bukan satu limitation lah. Faham. So dekat sini aku dapat banyak soalan sebenarnya. Aku nampak Fuji cakap Zal cakap is it art is irrelevant. Lepas tu Fuji cakap fenomena PKP. Lepas tu Syed Bagudin cakap dahsyat Joy. Lepas tu Amir Sulir tanya, what do you think of our local art acceptance nowadays? Sebenarnya benda ni dia it's not about macam kita finding satu absolute answer lah towards scene sebenarnya. So it's like individual juga sebenarnya. Kalau melihat art scene, melihat daripada ekosistem lah. Even aku bukannya yang senior, aku pun yang artis yang baru nak masuk dalam area macam ni. So pendapat aku adalah still the same condition. Cuma kalau orang cakap tentang MCO memberhentikan relevancy of art, aku tak berapa setuju lah. Sebab berapa banyak visual gallery, even Art Basel pun visual, lepas tu Documenta pun visual. So event besar dunia pun visual, locally pun visual, balai pun dah buka.
So benda-benda macam ni aku rasa dia tak akan mematikan art dalam apa-apa situation lah. Ya. Unless kiamat lah. Sebab macam aku cakap, art is like macam objek lah. Art is like objek sebab my body work is object relation. Object relation, action and body lah, physical kita. And the idea of object is the same idea. A function of object itself. So, function of object itself sentiasa berubah, sentiasa changing. Lagi-lagi bila artis melihat perspektif estetik dekat objek. Sebab pertama sekali, kalau filosofi pun dia ada 4 kan. Ethics, politics, dia ada aesthetics, and then dia ada metaphysics. So dalam 4 perkara ni kita pada estetik. Tapi it's not like literally straightly luaran punya estetik. Kita melihat study dalaman punya filosofi lah. Filosofi terhadap objek. So bila kita melihat satu objek, banyak berlakunya contemporary art yang mengubah pemahaman tentang kita melihat objek dan realiti kan. Tema-tema objek dan body, tema-tema yang macam contemporary art punya tema tentang objek lah mostly kan, fragmented objek apa semua. So dia orang mengubah function sebenar objek tu terhadap satu perkara yang baru, iaitu study of aesthetic. It's not like macam functional lagi, tapi functional in some way. Macam mana Richard Serra, dia the colour of situation objek tu sendiri, bila artis pegang dia berubah the colour. Maksudnya dia atmosphere, dia perspektif, the understanding. It's not like macam physically form. It's not about form sometimes. It's about the context of the object tu. So benda-benda yang macam tu aku rasa menarik untuk artis explore lah. Especially kalau macam aku punya playground. It's not like macam playground lah. Aku punya konteks, aku banyak main dengan objek punya relation lah. Tema-tema yang macam tu. Sebenarnya aku dapat banyak soalan macam during PKP ni kan, macam diorang pun tak pergi kelas pun online. Lepas tu aku diorang banyak contact aku lah. Diorang tanya macam mana nak tengok apa yang maksudnya estetik dalam art tu sebenarnya. So aku dapat banyak soalan yang macam tu. Apa yang orang nampak art ni kadang-kadang buruk pun diorang terima. Apa estetik ni? Apa maksud estetik sebenar dalam art? So aku rasa Mungkin benda-benda macam ni adalah permasalahan reading lah, aku rasa. It's not like macam literally reading, tapi reading antara satu perkara yang membantu lah, reading and writing kan. So satu perkara adalah orang tak melihat kronologi macam mana art berubah je. Itu je. Kalau diorang melihat macam mana kronologi contemporary art scene ataupun Malaysia local art scene berubah, diorang akan tahu yang tak banyak berubah, bahkan benda tu lagi expand bagi aku. Aesthetically secara filosofi ataupun secara luarannya pun berubah. Secara form ataupun dia punya contextual element tu lah. So untuk bercakap tentang apa yang buruk, we call it art. Okay, kalau kita tengok pada 20s, okay, Duchamp mengeluarkan satu objek, fountain, untuk rejecting pemahaman orang terhadap konteks seni sendiri. So bila kita tengok dalam galeri yang diletakkan, yang Duchamp letakkan tu pada independent punya society punya show tu, adalah bukan menekankan estetik, tapi what is taken as an art object ataupun what is taken as non-art object. So dia ada dua perbezaan. Bila satu artis memegang satu objek ataupun diberi satu understanding yang baru terhadap objek, dia mengubah cara ordinary person melihat objek. That's the point. So lepas tu estetik juga adalah benda-benda yang really spiritual sometimes. Contoh, konteksnya a little bit little bit macam contextual juga and spiritual, religious. Contoh, untuk kita mengingat memori-memori lepas, tema-tema memori lepas. Contoh, kita melihat sejadah. Kita jadikan sejadah ni sebagai satu subjek drawing. Macam Sulaiman Isa. Macam mana Waiting for Godot, dia melihat satu form sejadah tu dan dia letak satu perempuan nude, dan dekat atas dia ada letak Islam punya geometri and so on. So, actually the aesthetic itself adalah untuk meletakkan satu biodata diri dia yang jauh daripada dia punya religious, tetapi secara spiritually. So that's the aesthetic. So macam mana kita nak melihat sebagai estetik tu, cantik tu bagaimana, adalah secara banyak sudut. Dia tak terlekat pada satu sudut. Syukur ada
soalan. Kejap. It's okay, Pak An it's okay. suruh tambah 45. Pak An suruh tambah 45 minit lagi. Aku tak tahu lah ni bukan aku punya IG. It's okay, tak apa. Sure. Amir cakap habis-habis. Lepas tu Syukur ada soalan. Okay. Ada ke sifat estetik dalam performance? Oh, okay. Kalau melihat balik yang secara historical dia lah. So dia ada yang satu really radical performance kan, macam geng-geng Gutai, geng-geng Neo Dadaism. So geng-geng ni membuka mata baru terhadap bukannya performance yang really like literally macam kita melihat performance tu adalah satu jangka masa yang melihat performance tu sebagai satu estetik yang cantik. Tapi dia melihat bagaimana untuk expand satu material. Contoh Nam Jumpik, performance dia melihat macam mana cat kan. Just cat minyak. And then dia letakkan kepala dia and then dia serik dekat satu canvas yang panjang. So macam mana nak bring alive dekat satu objek. Dan objek tu secara tak langsung. Dia ada satu body relation dengan manusia. Physical. Orang panggil physical. But spiritually yes. Kalau kita tengah buat performance, spiritually yes. Kita akan ada unsur fenomenologi lah. Kebersamaan dengan objek tu lah. Sekejap. During the performance. Ataupun orang panggil kita react towards off moment kan. Off moment ni is at the time only. Orang-orang band biasa tahulah kan. Diorang masuk gila, main bass and so on. Diorang ada satu conversation. Invisible conversation. Which is kita panggil kebersamaan dengan objek lah. Kebanyakannya. So, aku melihat, okay Syukur. Aku melihat yang performance art ni adalah satu cara untuk aku expand satu medium tu. Contohnya banyak performance aku menggunakan banner punya material. Contohnya pensel. Contohnya just a pen biasa. Contohnya macam baju. So, how to expand material yang really banal ni jadi satu benda yang 4 dimension. Dia dalam satu, orang kata tu, macam mana nak push practice tu. Macam mana nak push konteks tu. So, aku melihat objek tu adalah satu a way of communicating lah. Dengan body of artist tu sendiri. So orang panggil it's not like macam anything goes. Tapi banyak artis yang performance artis macam Gilbert and Josh, dia pergi galeri je. Dia pergi galeri and then material yang dekat galeri tu dia gunakan sebagai satu object relation. Dia baling pinggan kan. Banyak kali dekat wall. Tapi dia pinggan itself adalah satu arts punya form. Tapi untuk expand satu benda yang static, satu praktis yang Duchamp Ping keluarkan adalah dengan cara expanding konteks tu. So dengan cara expand benda tu, performance adalah satu medium yang sesuai. Sebab tu contemporary artist dia tak ada masalah dengan medium. Contoh Ahmad Fuad Osman, Azizah Rahman Paiman, dia tak ada masalah dengan medium. Dia nak buat performance, dia nak buat drawing, dia nak buat sketches, dia nak buat painting. So artist tak ada satu limitation kan yang letak pada apa-apa aras. Sorry cik. Sorry aku potong. Aku dapat remaining 6 second. I don't know. Sakit. Gila the word. Gila sebab tadi dia ada timing. So aku tak tahu pula dia ada timing. Okay. Faham. Sakit. Kau nak continue aku okay ke? Aku tak ada masalah sebab macam tergantung kan. Ada gak certain orang tanya, asal terpadam kan. So macam tak sedap pula. Tadi ada time dia ada remaining time tu. Aku minta maaf sangat 2 hari ni. Aku tahu work sangat aku kabut dengan benda. Aku tak tahu apa benda. It's okay. Aku rasa better kau continue dengan apa yang kau cakap tadi. Aku rasa aku pun perlu. Better we start again lah kan. Ya. Of course. Kita start dekat apa tadi Aku pun lupa lah. Okay. Kita start dekat ni lah, dekat apa tu, Syukur punya soalan. Aku harap macam Syukur punya soalan tadi sedikit sebanyak aku dah berjawab lah soalan tu kan. Sorry Luke, sorry aku bukan kuasa aku dah benda-benda macam ni je. It's okay. Fact, just continue. It's okay. Tak masalah. Sebab orang tunggu. It's okay. Tak apa. Tak. Just boleh continue. Tak ada masalah pun. Okay. Ya.
uh, aku harap macam soalan Syukur tadi berjawab lah tentang macam mana aku expand benda tu dalam satu performance art, macam mana aku melihat estetik yang terdiri dalam performance art tu, macam mana idea-idea tu transcend dalam performance art. Sebab selaku role as an artist, for sure lah kita tak boleh melihat dalam satu perspektif yang sama. Sebab artist is about reaching satu perspektif yang lagi tinggi, making a new specific meaning yang berubah. So permasalahan dia yang asal adalah artis melihat perkara itu sebagai satu benda yang static. Tak kira lah dalam konteks ke, tak kira lah dalam permasalahan memandang space ke. So artis melihat benda tu dalam satu way sahaja. Sebab sekarang is a time of orang kata cross discipline punya works. So kalau cross discipline punya works, kita boleh tengok lah macam mana artis-artis luar dah expand Takashi Murakami dekat branding popular culture. And then macam mana dia rehearse, dia going for postcard punya element. Lepas tu benda-benda yang macam Anish Kapoor melihat macam mana theme park sebagai satu elemen space representation yang baru. Macam mana geng-geng macam Usman Haku melihat light as a form of kebersamaan dengan art. So bagi aku benda-benda yang macam tu yang kita perlu lihat pada artis. It's about macam mana kita study artis lain punya karisma. Sebab kalau kita tengok Damien Hirst pun, work dia yang bunga sakura, dia punya dot apa semua, kalau benda tu happens dekat Asian punya art, especially secara regional ni Southeast Asia, mungkin work tu orang tak pandang. Tapi apa yang orang pandang? Orang melihat macam mana Damien Hirst tu daripada dulu, dia reaching satu perspektif yang lagi tinggi. Karisma dia sebagai artis dia berubah, dia expand. Dia ada bridge antara dia dengan industri kan. So that's where kita patut lihat. Sebab aku pun bukan orang galeri saya. Yang maksud aku specifically adalah show dekat galeri and so on. Aku bukan person yang macam tu. Cuma apa yang menarik adalah aku punya kolektif iaitu Markas sendiri melihat bridge tu tau. Satu jambatan yang menghubungkan industri dengan kita. Markas sustain by collaborative punya project. So dengan cara itu kita boleh memperlihatkan orang kata bagaimana role as an artist tu. Kita nak showing that role as an artist tu macam mana dia mengubah cara society melihat seni sendiri, melihat keseharian ni. So that's the study of aesthetic dalam filosofi pun. Macam mana dia nak memperlihatkan keharian yang berbeza. Kita tengok contoh as an artist contoh okay, there's the one artist yang nak collaborate dengan contohlah burger, let's say burger, stall burger, let's say contoh. So macam mana perkara itu boleh happens, iaitu proposal and so on. So kita mengikut formalities industri, ada proposal and so on. Tetapi dekat studio kita on work, dekat studio physical work on juga. So dia pergi dua way. Macam Ajim cakap tadi lah, dia tak pergi satu way. Kalau dia pergi satu way je, kita stop. Kita susah nak expand benda tu. Kita duduk macam jadi artis yang bohemian lah. Kita tak kenal orang, duduk dalam studio, duduk tu ceruk kan. Aku tak tahu lah kat Uluyam ke, contoh. Lepas tu dia kata, industri tak boleh terima aku, contoh kan. Tapi kau duduk daripada satu benda yang kau tak mengenal orang industri, kau tak mengenal kawan-kawan artis. So that's the problem. That's the phenomena yang mendatangkan problematik yang banyak sebenarnya. So ada tak soalan-soalan yang daripada audience ke nak tahu? Tak kisah secara spesifik ataupun secara abstrak yang lebih besar. Terpulang kat audience. Sementara 5-10 minit macam tu tak tahu. Ikut fact tadi kan. Okay. Aku okay je, aku on je, aku tak kisah. Sebab Rudy tadi dekat live yang lagi satu, banyak soalan. Ya, aku faham. Lepas tu dia ada times up lah. Dia sekat. So kalau korang ada question nak tanya, just tanya whatever question lah. Aku tak kisah. Is it specific ke? Is it macam benda tu really terbuka ke, open ke, aku tak ada masalah. So aku tak tahu tau dalam ni, semua is bidang art ke ataupun ada bidang lain. Tapi
Yeah, but it's okay. That's why benda tu interesting. Sebab kita nak showing benda-benda yang visual ataupun digital punya platform untuk society react terhadap benda tu. Supaya society dapat share benda tu. Okay, we got a few question. Yeah. Farid just ni tanya untuk apa, untuk yang Kickstarter, macam mana nak expand work? Macam mana nak kembangkan work untuk budak newbie lah. Okay, aku faham. Okay, pertama sekali aku melihat konteks medium. Okay, first, kat sini bila bercakap tentang new media, okay, bila kita bercakap tentang new media, it's a limitation sebab dah bercakap tentang new media. So, bila kita nak going for conventional, it's a problem. Kita terikat dengan new media. So, bila artis conventional pula, permasalahan dia adalah bila dalam satu scope, okay, artis conventional pula, dia nak going expand dia punya work ke satu tahap video and so on ataupun dalam form yang 4D lah. Masalah juga sebab dia meletakkan limitation tadi. Aku as a painter. So bila dia meletakkan aku as a painter, so dia tak boleh buat benda lain. So bila dia menggelarkan diri dia sebagai artis, the artist itself, dia akan bergerak dalam pelbagai orang cakap pelbagai medium, pelbagai disiplin. So mungkin aku detect bukan permasalahan soalan lah, solution terhadap soalan tu. Even it's not soalan, tapi dia bagi lagi satu bigger picture of question lah, for sure kan, untuk brother tadi tanya kan. Tapi lepas ni, think about, it's not how to expand the new media, how to expand your practice, how to expand your context. So mungkin benda tu lagi membantu, instead of meletakkan macam, okay, aku painters, aku tak boleh buat ni, aku tak boleh buat ni. That's the problem. That's the problematic yang kita always ada dekat yang artis pun. So that's why macam kalau aku, especially aku banyak working on blueprint, aku banyak working on artist impression. Dan aku tak menganggap yang benda ni hanyalah sehelai kertas. So bila blueprint ni happens dekat satu tempat, let's say, dia akan ada 3D, dia akan ada documentation photo, dia akan ada documentation of video, dia akan ada certain question yang orang akan tanya-tanya. Dia akan datang dengan satu bentuk installation, photography, even lyric, even, I don't know, still writing. So benda-benda macam tu, dia akan expand lagi. Don't limit yourself. Letakkan yourself pada satu tahap. Aku just painting, aku just drawing, that's the problem. That's sebab artis yang meletakkan diri dalam satu cage. Maksudnya kau jangan stuck dalam satu benda lah, macam aku explore benda ni, so aku kena benda ni. So no, kau kena explore semua benda supaya benda ni experience diri kau sendiri. Macam okay, dalam masa yang sama korang boleh juga, dalam masa korang explore tu sebenarnya korang boleh dapat apa yang korang suka sebenarnya. Tak semestinya kena buat painting. Lepas tu kau suka painting je. So kena explore selain daripada media, technical. So the next question is Muaz kata ada question. Okay, bagi question je, tulis je question kau apa. Pendapat tentang video dengan digital art. Pendapat tentang, sorry? Video dengan digital art. Okay, aku tak ada satu practice yang spesifik. Even orang melihat macam aku buat performance, aku buat work yang orang kata tu berkonsep happenings kan, berkonsepkan new media. Sebenarnya aku tak ada spesifik practice terhadap benda tu. Even aku daripada sekolah sculpture. Okay, aku daripada sekolah sculpture lah. Maksudnya aku daripada practice sculpture. Tapi niat aku untuk masuk sekolah sculpture tu sendiri, okay, in terms of related dengan soalan tadi lah kan. So aku masuk sculpture adalah untuk satu expand benda yang static, untuk mengenali balik element of space. That's why sculpture tu ada sound and so on. Untuk aku expand, benda tu tidak lagi orang melihat sebagai satu benda yang really eksklusif. Really terletak pada satu pedestal yang diletakkan pada form yang, okay, form letak atas pedestal and orang just pusing 3D. So that's how work aku dalam satu tempat gelap, dia happenskan satu voices, audio. So dia nak expand of the object. So bila orang masuk dalam tu, orang rasa macam, wish ada projection tapi ada sculpture. Sebenarnya ni sculpture ke apa? It's just art. So dia tak ada macam literally ataupun absolute way untuk aku cakap benda ni is okay ni. There's no limitation bagi aku. So kalau dia think about digital and video,
kalau dia seorang professional video, it's okay lah. That's your profession lah. But somehow, how about video yang 3 second, 2 second? Macam mana Bruce Norman kan? Contoh, mati klik, cawan jatuh time opening. How do you declare benda tu video art? How do you declare benda tu video art? Kan? So, benda tu adalah satu new way of thinking about art lah. It's not about form anymore. So ada next question. Tanya sikit SRT siapa yang korang rasa membuatkan conceptual art to art? Okay, pertama sekali question banyak datang dengan form yang aku perasan adalah medium lah kan, ataupun stylistically ataupun theoretically kan. Orang cakap okay, conceptual art, expression art, I don't know, German expressionist kan. So benda-benda macam tu kan. So bila bercakap tentang conceptual art, art is art, it's already art. So apa-apa pun, so benda tu adalah satu art. Bila artis mempunyai satu understanding, satu konteks ataupun satu contextual punya meaning dalam tu. Even kadang-kadang artis, dia tak ada satu specific meaning pun. Banyak je artis yang anti-narrative. Banyak sangat. Contohnya macam conceptual art. It's not macam really anti-narrative. But somehow dia orang tak ada satu jalan yang really straight dengan narrative asal perkara itu. Dia tak ada. Tapi dia melihat bagaimana structure tu bergerak. Institutional critic. Macam mana galeri tu bergerak. Macam mana galeri ni works. Okay. Contoh galeri, okay, ada censorship. Galeri ada censorship. Cakap tentang conceptual art. So they're making something controversial untuk expand space of the gallery. Dia letak arrow dekat wall, dia letak arrow, dia bagi satu instruction. So orang nak melihat satu form lagi. Orang melihat space gallery. So that's the conceptual art punya way of thinking ataupun how to expand the art itself. So benda ni adalah satu arah ataupun satu way. It's not baru. Tapi aku boleh cakap benda tu really contextual dalam kita melihat what is taken as an art object and what is taken as non-art object. Apa yang membezakan benda tu kan? So aku rasa conceptual art tadi it's a good question sebenarnya. Sebab ramai yang tersalah. Ya betul. Aku pun kadang-kadang aku sendiri pun as student art macam confused juga. So that's a good way lah kau borak kat sini. So aku nampak the next question. Aku tak boleh baca semua question tau. Soalnya sebab limit. Muaz Zainuddin, aku rasa soalan dia ni relevan. Dia kata dia graphic designer dengan fotografer. Tapi dia selalu fikir macam mana nak dapat kerjasama dengan team fine art untuk create new. Okay, aku faham. Sebelum tu mungkin kita boleh, sebab banyak question, mungkin boleh expand 12 suku ke atau 12-10 kan, supaya Suku on je. Okay lah, boleh lah kalau ada yang untuk on kan. Sebab boleh lah. Okay, Muaz. Thank you Muaz dengan question. Miss you bro. Okay, Muaz question tentang macam mana nak cari satu relation, betul tak? Sebenarnya benda ni masalah common lah. Satu perkara adalah stereotype. Satu egoistic punya intellectual. Dua benda ni always playing. Contoh, graphic designer come up with commercial punya aspect. Sometimes ada yang contextual art itself lah. Ada juga conceptual driven punya way. Tapi kebanyakannya mostly itu yang membezakan lah graphic artist dengan fine art. Sebenarnya benda ni boleh merge. Kalau kita tengok kat contemporary artist kat luar, okay, Takashi Murakami. Dia always main dengan graphic design. Work dia printing, baju, collaboration dengan artis, popular culture. So, not physically fine art. Why is it called by fine art? That's why aku lebih selesa menggunakan sebutan art. So, dia lagi bagi bigger and broader punya question. Sebab we're not finding something yang really scientific solution. Macam mana geng-geng otak kiri berfikir, geng-geng sains, fizik berfikir. That's where kita membezakan. Tapi untuk mendapatkan bridge ni adalah environment lah. So dalam satu studio Muaz,
maybe dalam satu studio kau dia perlu lengkap satu ekosistem. Di mana okay, ada videographer, ada visual artist, ada fine artist, ada film director. So bila benda ni cukup, settle. Film is a medium yang paling lengkap. Cukup. Itu je. Sebenarnya korang kena banyak buat connection. Korang tak boleh stick dalam satu group korang. Ya. Itulah korang rasa nak. Macam mana nak combine with benda lain tau. Yes, for sure. Betul. Lagi satu aku pernah baca dalam satu statement fine art sebenarnya it's not about apa benda-benda yang korang nampak dalam galeri. Sebenarnya including in music, fotografi. So there's not an big matter yang kau cakap tak boleh nak combine kan. Ya. Cari kawan. Buat Boleh. kawan yang Boleh. buat kawan yang involved dengan fine art. Ataupun korang buat satu meja bulat, korang discuss untuk dapatkan idea lah. Aku setuju. Aku sangat setuju. Betul. Aku juga glad bila live ni orang grafik masuk, even orang yang tak tahu art pun masuk. Aku lebih suka macam tu. Kalau kita terlekat pada satu apa tu orang kata tu circuit ataupun litang yang sama, kita akan stuck. View kita sama, kita masuk galeri jumpa orang sama, kita keluar galeri masuk orang sama. So aku bukannya tak suka that culture ataupun that tradition, tapi aku always think yang benda ni boleh expand lagi. Even I'm not anyone untuk speak pasal how to expand gallery and so on. So diorang ada modul diorang sendiri. But the viewers itself adalah satu benda yang really demanding. Kena ada yang daripada luar art pun, architecture ke, I don't know, science ke. So benda tu expand. Benda tu sebenarnya connecting to each other. Seriously. Korang kena banyak buat kawan. Banyak develop. So maybe mungkin kita dah selalu discussing kan. Tapi orang lain tu macam stuck. Macam mana kalau aku nak kawan dengan dia, macam mana aku nak cari orang-orang yang macam ni macam mana aku dapatkan idea yang baru So benda korang tak malas sebenarnya, korang kena kejar. Before tu aku nak bagi satu persoalan. Aku bagi persoalan dekat audience kan. So persoalan dia adalah macam ni. Okay, kita as a young artist, let's say, kita masuk dalam satu galeri. Kita nak tegur someone, artis yang senior yang joining that show. Kita ada limitation, kita ada border. So kita dah jauhkan diri kita. So pihak galeri pula, bila dia nak hasilkan satu show ataupun curating satu show ataupun existkan satu show, permasalahan dia adalah bila artis yang senior, dia akan pilih semua artis senior. Bila artis muda pula punya show, dia akan semua pilih artis muda. Kenapa tak masukkan contoh. Amrun Omar, contoh ni contoh, just a contoh. Amrun Omar dengan Muaz yang graphic design tadi dalam satu show. Yeah. That's where the art expand. So dalam Muaz, ni memang great master gila. Figurative drawing, Amrul Omar. Really classical works. Sangat dahsyat Tapi sebelah dia adalah macam graphic design punya work. Why not? Kita tak perlu ada border tu. Tapi society, it's not society lah, badan-badan yang menggerakkan modul diorang ni kan, contohlah gallery and so on. Yes, they have their own module. Diorang ada modul diorang ada modus operandi diorang. So kita kena respect the ecosystem lah. But somehow to expand, it's a cross-discipline work. It's a cross-discipline punya show. Maybe we need a good lagi banyak writer yang bagus, creator yang bagus. It's not just artist. Kita memerlukan lagi orang yang boleh connectkan kita show dekat luar. Maybe it's not about umur and borderness lah. So aku pegang benda tu. That's why aku tak nak aku ada rasa limitation dengan artis yang dah lama and so on. Sebab kita selangkah dalam ni kan. Kita we in the same industry. Yang tentang benda-benda stereotype tu, it's up to them. It's up to us too. So Tadi aku ada nampak soalan yang macam it's okay. Finding balik soalan ni.
Muaz cakap aku tak suka stick dengan one circle, takut stuck dengan one idea. Okay, good. Yes, for sure. Macam aku cakap Lepas tadi. tu lepas tu Farid nak tanya apa beza self taught dan menuntut secara formal. Aku Aduh, Okay. It's okay. It's a good question. Aku appreciate. It's a good question. Okay. Self-taught dengan formulatis, apa yang membezakan? There's always a glitch antara self-taught dengan formulatis. Bagi aku, there's a different. A little bit different. Tapi aku tak boleh nak classify ataupun aku tak boleh nak clarify. Cuma, when it comes into scene, it's not about self-taught ataupun formulatis anymore. It's just artist. It's just artist. Contoh. Banyaklah contoh yang self-taught artist really good. Some just Mat Jan ke and so on. Banyak artis yang really pure with art. So, cuma okay. Reality zaman berubah. Fenomena zaman tu berubah lah. Kalau masuk dalam era kita, really era digitalization lah. Really era yang memerlukan satu benda-benda yang fresh bukan untuk melupakan yang lepas, untuk create that balance. It's like macam reality lah. It's like macam filosofi. Dia make benda tu balance balik. Antara konservatif punya, conventional punya making, unconventional punya making. So, aku lebih suka benda ni expand dalam satu show ataupun satu platform. Kalau dia melekat dalam satu like macam platform yang semua unconventional, ekosistem tu tak lengkap. Kita kena makan. Kita kena berak. Lepas tu kita kena mandi. Okay, kita kena buka kipas dan tidur. So, benda ni adalah ekosistem. So, bayangkan dalam galeri adalah fine artist. So, aku rasa it's good somehow. Tapi perlu juga carikan harmony tu. Aku rasa macam tu. Tapi betulkah aku lah kalau salah? Ni daripada perspektif aku melihat. Sebab bagi aku, korang dah tak boleh ada satu stigma macam aku school kot, kenapa perlu dengan self-taught. Aku dah rasa benda tu macam dah tak relevan sebab bagi aku idea tu masing-masing tau. Ya, macam, betul. Aku setuju. Kadang-kadang kau kena belajar dengan self-taught macam benda yang kau tak ada, kau ambil lah dari dia. Benda ni kau ilmu, so tak ada had. Ilmu tu tak ada had. Ilmu tu datang kalau kau cuma dalam tempat tau. Contohnya macam, okay, aku dah belajar benda ni tu, so sepatutnya aku lebih tahu daripada dia. No. Korang jangan ada benda tu tu. Seriously. Lepas tu dia ada satu dilema. Atau aku suka sebut benda ni sebagai krisis juga. Sebenarnya krisis ni really common. Okay, macam mana aku nak buat work, aku nak bekerja sebagai fine artist sekiranya aku tak ada studio. So, benda ni adalah satu masalah common lah. First thing first is environment. Sebab orang tak boleh pergi bila dia duduk seorang adalah environment. Dia stress. Art is really playing around complexity kan. So bila dia menekan, sometimes artis boleh give up. Contoh, ada satu Mamat Uluyam contoh kan. Aku rasa sebut Uluyam. So, aku bukan. Tak, orang daripada jauh lah masa aku. Contoh, dia datang semangat. Okay, dia datang semangat ni. Bawa briefcase and so on. Okay, aku nak masuk liga ni. Aku nak masuk liga, gila lah. Aku nak pursuing jadi artis. Duduk seorang kat flat. Lepas tu work tak tahu nak going for apa. Lepas tu buat artist impression tak tahu going for apa. Tak ada perbincangan, tak ada internal meeting, tak ada discussion. So studio punya vibe, benda yang paling dominan adalah ekosistem lah. Discussion, social living, melihat art sebagai social living. Okay, makan kalau pukul ni, okay. Kalau makan pukul 5, buat work pukul berapa? Itulah dia social living dia. Living organism yang happens dalam tu. Melihat art ni sebagai satu form of life. Itu benda yang menarik lah. So dia keep artis tu punya sustain moral dia, aku rasa. Secara morality, it's a good way lah. Untuk melihat art sebagai satu social living. Wow. Dah pukul berapa tapi still ramai lagi siul. Serius 12 lebih. Thank you so much siapa yang join. Ni aku minta maaf dulu kat projek Koyak, dia orang request. So aku rasa benda ni macam fun tu nak discuss kan. Yes, aku faham. Sebab
Sebab lagi pun event-event macam ni jarang untuk kita dapat Maksud aku bukan jarang untuk kita dapat. Untuk buat ni remeh kan. Buat proposal and so on. Tapi bila benda tu happens, kita all out lah. Kita all out. Kita bagi yang terbaik untuk orang-orang kat luar sana terbuka mata dia dalam melihat keharian dan seni tu sendiri. Dalam melihat keharian dan realiti kita tu. Yang membezakan antara ordinary person dengan extraordinary person tu lah. So, it's just between that lah. Harmoni antara dua perkara tu. Aku dapat soalan daripada Wan tadi, aku terlepas. Dia cakap dari pemahaman apa faktor estetik yang boleh dilihat dalam rekaan fashion. Estetik yang kita nampak dalam fashion punya design. Okay. Kau rasa cik? Okay. Wan, is it Wan melihat benda ni terus daripada satu limitation. So aku rasa that's the problematic of the question lah. So aku pun tak ada dalam praktis fashion tu sendiri. Tapi mungkin Wan patut melihat macam satu sudut bagaimana contemporary art mengolah fashion. So banyak sebenarnya artis-artis luar yang melihat unsur-unsur fashion kan dalam satu form yang baru lah. Contohnya macam Joseph Beuys. Joseph Beuys is a performance artist. So conceptual punya performance artist kan. Shamanic punya konteks. Dia always playing around bagaimana material to speak by spiritually dengan dia. And it's not by religious but tapi spiritual. Dia duduk dengan musang. So tapi appearance dia yang paling popular, dominance dia adalah dia punya fashion. Dia punya karisma code. Sama juga dengan Gilbert and Josh. Macam mana dia nak expand benda lain tapi artis melihat perkara yang lain. Artis melihat dia nak expand the relationship antara arts dengan border of reality. Tapi audience melihat fashion dia is quite good, charismatic. Even dalam band pun kan. I don't know, dalam band pun kan. Tak kisahlah. Kayak Chili Peppers ke apa semua kan. Dengan dia punya fashion yang bila dia buka baju and so on. Tapi orang bukan melihat tu. Orang melihat karisma yang ada pada fashion artis. So itu yang buat aku interesting. Okay, so aku rasa benda ni bagus untuk korang. So, okay. Muaz ni minta maaf je tapi pendapat saya student fashion kalau ada peluang pergilah Indonesia. Korang actually bukan fashion je. Every apa-apa lah dalam art pun. Ya. Korang jangan spesifikkan fashion kena pergi keluar. Tak, sebenarnya art scene tu besar. Tak kisahlah music ke, kau buat kau as a painter ke, kau as a performance ke, kau kena tengok orang luar. Sebab kau tak boleh stick macam tadi, kau boleh stick dalam satu tempat, maksudnya tak semestinya dalam surrounding korang. Korang tak boleh stick dalam Malaysia juga. Korang kena tengok luar sebab tu kalau korang search YouTube banyak artis luar, so korang boleh jadi reference. Aku hadkan masa sampai pukul okey lah, aku bagi 5 minit lagi sebab aku rasa macam tak adil pula dengan talent lain. So aku nak sorry Joy. It's okay. Jangan macam tu. It's okay. Aku nak baca soalan last bujang. Okay. Rotation of ecosystem structurized realities when under genre like music, film, poetry, fashion, graphic in the ecosystem creating barriers of thought into forming one body of words. Panjangnya soalan dia. Tapi boleh kau aku ada pin. Okay, sekejap Aku ada pin. Alah, panjang lah. Aku tak boleh open. Ada more kan kat situ? Ada tak? Yes, tapi I don't know. Maybe punya problem ke apa. Kalau kau boleh try open tengok kan. Sebab there's a lot of people nak dengar juga. So, boleh lah kot. Last question. Aku ulang balik soalan dia sebab aku pun kena ingat ni. Okay, rotation of ecosystem structurized realities when ada genre like music, film, poetry, fashion, graphic in the ecosystem creating barrier of thought into forming one body of work. Maksudnya macam music, film, poetry tu ada barrier ke? Macam rotation of ecosystem structurized yang ada genre music, film, in the ecosystem creating barrier of thoughts into forming one body of work. Okay. It's a tadi statement. Macam dah explain. Tak, sebenarnya it's a statement sebenarnya daripada The Bujangs, aku rasa. So untuk letakkan satu question tu
sebenarnya is a statement bagi aku. Rotation of consciousness memang ada genre musik into creating barrier of thoughts. Sebab everything yang wujud dalam soalan Dia Bujang ni adalah medium of film. Itu yang paling penting. Medium of film mempunyai semua body of work ni. Even kalau dalam visual art, benda tu ada barrier. Tapi going for visual art juga, iaitu film. Filmatic punya genre. It's not genre lah, medium of film. Sebab kalau kat contemporary pun, artis explore medium of film sebab dia nak menggabungkan fashion, film, music, poetry, grafik. It's not like macam ada satu barrier. Kalau film for sure dia tak ada barrier. Film contact is really good actually. Dia ada unsur-unsur, dia ada segala unsur yang cukup. Sebab kalau kita fahami medium film adalah satu pendekatan yang sangat dekat dengan filosofi and emotion lah. Even it's not scientific, tapi emotion, psychologically, yes. Lepas tu philosophically, secara structural of context, yes. So aku rasa, tetapi ekosistem ni boleh dijalankan dengan satu cara di mana satu space tu memerlukan ekosistem yang lengkap juga isi dalam dia. Contoh kalau ada orang fashion dalam satu studio, ada geng filem, ada geng poetry, ada geng grafik, ada satu music. So space tu akan explode man. Memang meletup ah. Betul. Aku percaya benda tu. Tu dia boleh. So kita ada 3 minit lagi. Aku rasa The Bujang punya soalan ni is a good statement. Bagi aku. Ya. Yes, sebab aku sangat sukakan dengan kefahaman ekosistem kan. Korang kalau ada apa-apa yang point penting, aku suggest korang take DM. note lah benda ni. Ataupun korang boleh DM terus dekat Kecil ataupun Najib, Boleh, Misal sure. ataupun Syukur. Sebab diorang lebih kepada theoretical. Kalau kau confused dengan medium ke, korang just asking je diorang. And untuk point hari ni, aku rasa Cik kau boleh conclude kot sebab kita ada 3 minit lagi. Okay, aku conclude lah. So, first thing first, aku minta maaf. Saya minta maaf lah kalau ada salah silap sepanjang saya bercakap. Ia adalah sekadar satu seri session yang kita boleh share between each other and dia akan mewujudkan satu invisible engagement lah antara orang seni, orang luar, apa-apa jenis orang kata humanity pun, dia boleh datangkan satu spark terhadap bagaimana orang memahami balik realiti diorang, living diorang macam mana. So tak payah depress kan, kita fun-fun je kan. So aku rasa benda-benda yang wujud dengan art sharing apa semua ni is a must untuk adakan lagi, expandkan lagi. Cuma perlukan satu, it's not protocol tapi satu circuit yang lebih baik lah, improve kat situ. And terima kasih dekat projek Koyak, and for sure orang yang dengar. Kalau tak ada orang yang dengar kat sini, aku bukan siapa-siapa. And for sure aku baru lagi dalam scene. Betul macam Syed masuk, thank you sebab aku sangat banyak belajar daripada artis senior, daripada books, daripada kawan-kawan aku. And for sure Markas Art Space sendiri sebab benda-benda ni adalah bonding yang pelbagai, bonding yang harmony and balance. So untuk create untuk create satu balance perlukan tragic. So untuk menghilangkan tragic kena ada satu contextual yang balancekan dua perkara ni balik. So bila dua perkara tu balance, ekosistem tu is quite good. Sebab everything that happens lah. So that's the nature of arts juga. That's the nature of kita dalam bidang art ni lah. So that is conclusion dari Kecil. Aku pun nak conclude kan for overall kita punya discussion dengan empat-empat artis ni. Banyak soalan daripada beginners sebenarnya macam diorang tak tahu nak buat macam mana bla bla bla. So bagi aku there's not apa-apa salah pun kalau korang start art. Tak ada salah apa-apa pun. Korang just perlu develop keep buat proses baru korang dapat apa yang korang nak. Jangan cakap aku tak ada idea. Just proses lah. It's all about process. Proses tu penting sebab tu kalau kau perasan kalau aku suka post process daripada final work. Aku tak tahu kenapa. Of course. So aku
minta maaf dekat sini dengan semua talent dan semua viewers yang tengok. Yeah. Kalau aku worst dan aku rasa macam wasted hari ni, banyak macam gangguan lain It's apa okay. semua. It's okay. Aku minta maaf and aku terima kasih dekat Project Koyak sebab invite aku Terima as a kasih, host Project yang Koyak. tamadun ni. So next time maybe insyaAllah kalau Project Koyak nak buat lagi event macam ni, mungkin kita boleh sama-sama improvekan kita punya etika apa-apa semua. Sambung So thank you for tu. Mampus aku. Okay. Kan, Alright, thank you. kau kena buat IG sendiri. Okay. Thank you, Okay, Cik. thank you guys. Thank you guys. Assalamualaikum. So doakan Good night. apa-apa. Okay. Jangan risau. Art scene is not counterproductive. Ya. Tunjuk sikit, Cik, semua. Come on. Come on guys. Okay, thank you so much. Bye. Thank you so much. Bye. Good night. Bye.